Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sambungan surah Al-Hasyri pada petang ini insya-Allah ayat yang ke-13 Semalam kita walaupun saya imbas baliklah 11 12 kita habis dah. Cuma 13 tajuk baru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Surah Al-Hasyri tema dia ialah jihad. Tema dia jihad, di mana secara kasarnya bahagian pertama yang kita dah sentuh, yang kita dah bahaskan ialah Allah memperkenalkan satu hukum, satu undang-undang, iaitu kaedah pelanggaran perjanjian oleh golongan Yahudi. Maka Nabi Muhammad SAW telah menghukum mereka dengan menyerang mereka dan buang negeri lah, halau undang-undang dia, halau keluar daripada negeri. Maka mereka pun keluar. Mereka keluar golongan Bani Nadir dan tidak boleh bawa semua harta-harta mereka. Harta-harta yang dibenarkan untuk mereka bawa ke tempat baru mereka ialah hanya sekadar semuatan unta saja. Walau bagaimanapun penutup dalam yang kita baca tu, walau bagaimanapun hukuman dunia yang dikenakan ke atas mereka ringan berbanding dengan Yahudi yang lain seperti mana Yahudi Bani Quraizah. Walau bagaimanapun hukuman di hari akhirat jauh lebih teruk lagi daripada hukuman buang daerah tersebut. Itu yang kita baca sebelum ini, dan di dalam ayat 11-12 kita tengok dah secara ringkas semalam, iaitu Allah nukilkan kisah golongan yang mengambil peluang, yakni golongan munafik di Madinah tersebut, iaitu satu golongan yang bermuka-muka, yakni bila mereka pergi jumpa dengan Bani Nadir, mereka bersumpah, golongan yang benar bersumpah kerana mereka amat menjaga kepentingan mereka. Dengan golongan Yahudi, mereka takut golongan Yahudi tak beri kemewahan ke kuasa dengan mereka. Mereka takut mereka buat kononnya buat baik dengan golongan Yahudi. Dengan orang Islam pun mereka takut dengan Islam, takut bunuh dia, takut pancung dia, mereka berbuat baik juga. Itu peringkat Yahudi. Maka dalam ayat yang kita baca semalam, mereka bersumpah dengan golongan Bani Nadir, dia kata apa? Wallahi, walaupun takdir, wallahi, dia kata la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu dihalau oleh tentera muslim ke keluar negara, kami akan tetap bersama kamu. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Kami tetap tidak akan bertaat dengan kaum lain selain dengan kamu saja, tetap kamu saja. Lepas tu wa in qutiltum lanansurannakum. Kalau perang pun kami tetap membela kamu. Itu sumpah dia. Mereka sumpah, mereka dengan
dengan tentera Nadir, dengan Bani Nadir mereka bersumpah semacam itu, maka yakinlah Nadir walau bagaimanapun Allah buat dipanggil idkhal ilahi untuk bagi tahu kita sebenarnya itu sumpah golongan munafik semacam itulah perangai mereka. Mereka sumpah mereka tidak akan tunaikan sumpah mereka. Bila confirm Bani Nadir dihalau, mereka tak ambil campur tangan sedikit pun. Maka Allah nukilkan ayat 12, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Mereka jika orang Yahudi dihalau keluar, orang munafik tetap tidak akan keluar bersama mereka. Wala in qutilu la yansurunahum. Kalau berlaku peperangan sekalipun, kalau mereka malu mereka pergi berperang, wala in nasaruhum la yuwallun adbara. Mereka tetap akan lari juga di belakang hari. Itu panggil dia. Thumma la yunsaru. Kemudian mereka tidak akan mendapat apa-apa pertolongan lagi. Ini ciri-ciri munafik yang kita dah baca dah semalam. Ciri-ciri munafik, mereka tetap. Puncanya mereka buat dalam dua keadaan. Dia nak hidup dalam dua alam. Jadi mereka boleh selamat. Pasal mereka pentingkan kemewahan dan keindahan dunia. Petang ini kita baca ayat yang ke-13 tadi. Kita baca ayat ke-13. Kenapa sebenarnya munafik ini berperangai sedemikian? Kenapa? Perangai munafik yang bermuka-muka, walaupun mereka tahu mereka tak akan tolong Bani Nadir, golongan Yahudi, tapi mereka tetap bersumpah nak bersama-sama mereka. Kalau dia halau, dia tetap mengikut. Kalau berperang, dia tetap support peperangan tersebut. Itu sumpah mereka dengan Bani Nadir. Kenapa? Allah jawab. Punca sekali yang mereka bermuka-muka ataupun bersumpah yang bukan adalah hati mereka untuk menyedapkan hati golongan Yahudi, kerana la antum ashudda rahbatan fi sudurihim minallah. Sebenarnya kamu wahai munafik, la antum, sungguh kamu ini asyadu rahbatan, sungguh kuat kamu takut. Wahai munafik, untuk kita lah, Allah bagi tahu kita, dia tanya munafik ini, wahai munafik, la antum asyadu rahbatan, sungguh kamu ini lebih kuat ketakutan kamu, fi sudurihim, dalam dada-dada kamu, minallah, daripada Allah. Allah tegur di sini ya, wahai munafik, kamu ini, ketakutan kamu ini kepada golongan Yahudi lebih kuat takut kamu daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Kenapa dia takut sangat tu? Pasal dia takut kemewahan dunia dia akan disekat. Nak pergi pinjam duit dengan dengan golongan Yahudi, Yahudi tak bagi, nak minta kerja, orang tak bagi dengan dia. Nak minta apa-apa pertolongan dunia ini, maka Yahudi akan sekat. Maka mereka takut, maka mereka sumpah, walaupun sumpah mereka agak-agak saja. Maka Allah nukilkan di sini, adakah kamu takut dengan Allah? Tak. Adakah kamu takut dengan golongan-golongan Yahudi lebih takut lagi daripada Allah? Nak cerita di sini yang pertama, orang Yahudi ini percaya dengan Allah. Pertama, orang munafik ini, tapi dia takut kepada orang Yahudi lebih takut lagi daripada Allah sebenarnya. Kalau kita baca ayat lain, seolah-olah bertuhankan. Ini maksudnya bertuhankan manusia. Bertuhankan manusia, kerana Allah kata kalau beriman dengan dia, takut dengan dia, sayang dengan dia, melebihi takut, melebihi sayang kepada selain Allah. Jadi bila jadi kes ini, seolah-olah golongan munafik ini takut kepada manusia, lebih takut lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok kisah dengan kaum Nasara dalam surah yang lain pula, kaum Nasara, Allah kata kamu menyembah ulama-ulama kamu. Jadi bila dalam surah At-Taubah, bila kaum Nasara dah masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi. Wahai Rasul, dahulu semasa kami belum masuk Islam, kamu mengatakan kami menyembah ulama-ulama kami. Kami menyembah ustaz-ustaz kami. Kami bertuhankan ustaz-ustaz kami. Jadi Rasulullah SAW jawab, dia kata benar, dia kata pasal bila ulama kamu cakap benda yang menghalalkan apa yang Allah haram, ataupun ulama kamu mengharamkan apa yang Allah halal,
Maka kamu ikut tak? Kamu ikut itulah sebenarnya menyembah Tuhan kamu. Mana Tuhan ini Tuhan ulama. Kita pun kalau ustaz-ustaz kita mengharamkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka seolah-olah kita bertuhankan ustaz-ustaz tadi. Maknanya kita lebih pentingkan benda lain daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana pergantungan hati kita, kepercayaan kita lebih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah buat pertanyaan untuk golongan munafik, mereka lebih takut dengan manusia, mereka lebih senang dengan dunia, dengan keadaan dunia daripada keadaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah bi annahum, kerana mereka sesungguhnya golongan munafik ini sesungguhnya qaumul la yafqahun, kaum yang tidak memahami sepenuhnya agama Islam. Ini punca dia. Punca dia, kaum munafik ni belajar Quran. Dia dengar tazkirah Nabi, dengar tadabbur Nabi. Tetapi dia tak faham sepenuhnya. Kenapa tak faham sepenuhnya? Pasal dia ambil apa-apa sahaja yang ada kepentingan bagi dia. Apa-apa perkara yang menyenangkan kehidupan dunia dia. Dia boleh kaya, dia boleh mewah, dia boleh berbahagia. Walau bercanggah dengan syariat, dia ambil benda tu. Pasal dia suka dengan keadaan dunia. Maka di sinilah ayat ni, zalika bi annahum qaumul la yafqahun, sesungguhnya orang-orang munafik tersebut dia tidak memahami sepenuhnya apa tu ilmu wahyu Allah. Ada pentingan mereka ambil, rugi bagi mereka tinggalkan. Mana-mana itulah, mana begitu juga dengan ibrah untuk kita, ibrah untuk kita yang mengaku Islam ini dengan Allah turunkan kitab Al-Quran. Sekiranya kita mengambil mana-mana yang menyenangkan kita dalam Al-Quran, mana-mana yang kita rasa susah tinggalkan, maka dikhawatiri kita termasuk dalam perangai ataupun nilai-nilai munafik tadi. Tu semoga Allah jauhi kita dan keluarga kita daripada mempunyai sifat-sifat sebagaimana sifat munafik, yakni dia mengambil benda-benda yang senang walaupun benda yang susah tadi Allah suruh, tapi mereka tetap buat juga, ambil kepentingan dunia juga. Jadi itu kesimpulan golongan munafik, kenapa mereka berbuat sumpah setia dengan bangsa Yahudi, dengan Bani Nadir tersebut. Ayat 14. Ayat 14 ini merupakan teguran kepada orang mukmin, teguran kepada orang Islam, teguran yang lembut lah, teguran yang lembut, bahawasanya dikhawatiri takut orang-orang Islam ini takut nak berjihad melawan golongan Yahudi. Maka Allah ceritalah, Allah bongkar perangai ataupun sifat orang Yahudi ini. Tengok la yuqatilunakum, tidak mereka akan memerangi kamu. Wahai orang mukmin, orang Yahudi tidak akan memerangi kamu jami'an, semua sekali. Dia takut nak memerangi semua sekali, illa kecuali fi qura muhassanah, kecuali dia menyorok, berperang sambil menyorok dengan negeri-negeri yang dia bina kubu-kubu ataupun benteng-benteng. Sebenarnya orang Yahudi ini ataupun orang munafik ini tidak berani berperang semua sekali melawan orang Islam. Kalau dia berani, kalau dia berperang, ialah bila dia ada tempat menyorok. Macam orang Bani Nadir baru ni, dia bina kubu-kubu dekat di Madinah tersebut, bina kekuatan-kekuatan dia, maka dia berani berperang ikut belakang je. Dia menggunakan panah, menggunakan apa saja yang dia selamat. Itu maksudnya. Maksudnya, orang Yahudi ini dia tak berani berperang secara berdepan. Pasal mereka takut mati. Pasal bila mereka mati, mereka tahu. Bila mereka mati dengan laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang mukmin tulen. Orang mukmin tulen, kalau dia berperang, dia sanggup berperang berdepan. Pasal bagi dia, kalau dia menang Islam. Kalau dia kalah, mati syahid. Dua-dua untung. Menang pun untung,
kalah penuntung bagi orang mukmin tulen. Tapi bagi orang Yahudi ataupun dan munafik ini, mereka penakut. Mereka tidak akan berani berperang bersungguh-sungguh secara berdepan, tapi bila mereka perang, mereka menyorok di mana-mana tempat dengan ada kubu-kubu, seperti mana Bani Nadir tadi, illa fi quram muhassanatin, ataupun kalau tak ada kubu pun di mana min warai judurin, ataupun di balik-balik tembok, duduk buat bina-bina lari tempat-tempat yang tersorok, mereka mula memanah, depan takut. Itu taktik orang Yahudi ni. Allah bongkarkan, wahai orang mukmin tulen, jangan takut dengan mereka lah. Mereka tak berani melawan kamu secara berdepan. Mereka buat secara guna berbagai-bagai cara Yahudi ini untuk mereka tak berperang. Mereka gunakan dengan cyber. Apa cara sekarang ini? Sebab tu Yahudi sekarang ni dia tak berperang, tapi dia kenakan orang lain. Dia pergi hasut orang sana, hasut orang sini supaya orang lain berperang. Dia selamat. Dia tukang bagi senjata ke, tukang bagi duit ke. Sama juga dengan dahulu pun. Ini taktik Yahudi, kan dia takut. Lepas tu dan min warai juduri, ataupun di belakang balik tembok saja. Dua. Yang ketiga, kamu sahaja wahai orang mukmin tulen takut mereka nampak kuat. Mereka bersatu, mereka kontrol dunia dan sebagainya. Sebenarnya ba'suhum bainahum syadidun. Sebenarnya permusuhan di antara mereka pun sangat-sangat keras sebenarnya. Orang Yahudi tak bersatu pun. Dia berpecah-pecah, lagi keras pecahnya. Tapi kalau ikut guru kita, dia syarah daripada ayat ni, dia kata punca yang kita rasa dia kuat kerana orang Islam itu sendiri lemah. Sekarang ni lah punca kita mengatakan Yahudi kuat kerana Islam sebenarnya amat lemah sekali. Bila kita lemah, kita rasa orang itu kuat. Sebenarnya mereka pun tak kuat. Mereka bermusuhan di antara satu sama lain, amat kuat permusuhan mereka. Ini kata-kata Allah. Maka ba'suhum bainahum syadidun. Maka permusuhan di antara mereka yang kamu rasa rapat ini sebenarnya, mereka lah amat-amat longgar sekali. Jangan takut dengan mereka lah. Maka ba'su bainahum syadidun tahsubun jami'a. Mereka tak kuat semuanya. Lepas tu, sedangkan wa qulubuhum syatta, hati mereka berpecah belah sebenarnya. Nak perang takut kalah kan, tengok Islam kuat, itu sebenarnya perasaan takut Allah campakkan di hati mereka sebenarnya. Zalika, demikian itulah perasaan perangai orang Yahudi yang takut, yang berpecah belah di antara mereka, berperang di belakang-belakang itulah. Maka bi'annahum, sungguh mereka itu qaumun, suatu kaum la yaqilun, mereka tidak menggunakan akal yang sebenarnya. Mereka menggunakan dengki dan marah, itu saja segala tindakan mereka sebenarnya. Habis bab kisah munafik dan Yahudi untuk berperang dengan mereka. Allah bongkarkan kelemahan mereka sebenarnya. Jadi ayat yang ke-15. Kamathalil ladzina min qablihim qariban. Orang Yahudi ini misalan orang Yahudi ini, yakni dua tafsir di sini. Dia kisah balik Bani Nadir tadi. Kamathalil ladzina min qablihim, misal orang-orang sebelum mereka lagi. Sebenarnya bila Allah Nabi halau Bani Nadir keluar daripada Mekah, Allah buat perumpamaan sebenarnya perumpamaan mereka. Apa yang dia rasa sekarang, apa yang Bani Nadir rasa sekarang ini, dihalau keluar negeri, dihalau keluar daerah oleh tentera Muslim. Sebenarnya sebelum itu pun dia dah ada dah. Ikut tafsir Bani Qaniqah. Sebelum itu Bani Qaniqah ini pun dah halau juga, dia buat hal juga. Kalau ikut dalam tafsir, dia telah melakukan penganiayaan kepada guru Islam dalam pasar. Maka Nabi halau mereka keluar daripada Madinah juga untuk Bani Qaniqah. Itu dia punya kasar. Maka di sini kamasali syaitani kamasalil ladzina min qablihim qariban dzaqu wabala amrihim. Keadaan kaum Yahudi itu sama seperti mana Bani Qaniqah.
yang sebelum Bani Nadir tadi, yang terdahulu dari mereka, yang telah merasai akibat buruk daripada kesan mereka langgar perjanjian tersebut. Allah buat kesimpulan. Perasaan ataupun sakit hati ataupun sedih Bani Nadir yang baru dihalau oleh Nabi sekejap tadi, rupa-rupanya telah dirasai oleh Yahudi sebelum ini, yakni Bani Qainuqa sebelum itu dah juga dihalau keluar daripada Madinah ini pun. Itu maksudnya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka bila mereka mati, mereka akan dihukum dengan lebih teruk lagi, diazab, dibakar dengan api neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Walaupun sakit hati, walaupun sedih, tapi mereka masih hidup lagi. Mereka masih berpeluang lagi untuk berubah. Tapi bila mereka mati, kalau mereka tak kembali kepada Islam, maka mereka akan dibakar dengan lebih teruk lagi di hari akhirat nanti. Itu maksudnya. Ayat 16, dia punya konklusi dia. Dia punya bagaimana cara nak berubah. Bagaimana cara supaya orang-orang yang berperangai macam munafik atau macam Yahudi ini boleh berubah. Tidak dihukum oleh dibakar dengan api neraka kekal. Tidak dihukum, dunia pun dihukum, di akhirat pun dihukum. Apa cara ataupun kaedah penyelesaian dia. Ini bongkarlah kenapa perangai munafik atau perangai Yahudi ini sedemikian rupa untuk kita muhasabah diri kita. Tengok jalan penyelesaian dia. Kamasali syaitani. Kamasali syaitani. Rupa-rupanya punca asas dia, punca daripada syaitan yang membisikkan dengan dia. Pusing ke mana pun, dah. Punca kejahatan, punca orang masuk neraka, punca orang buat jahat, punca orang tak nak buat baik, punca dia ialah seperti mana dia bisikan-bisikan syaitan sebenarnya. Syaitan akan menjadi kawan kita dan membisikkan kepada perkara-perkara buruk kepada kita. Jangan buat kebaikan. Yang kedua, kalau kita buat jahat pun nampak baik. Itu syaitan yang selalu membisikkan hari-hari kepada kita. Kita baca. Kamasali syaitani, sebenarnya seperti mana syaitan idza qala lil insani, ketika dia berkata kepada manusia. Syaitan seperti mana sikap kaum munafik ini dengan kaum Yahudi ini. Orang munafik tadi dia pergi jumpa Yahudi. Itu samalah dengan sikap syaitan yang membisik kepada manusia. Samalah dengan sikap syaitan ketika ia berkata, membisikkan kepada manusia. Kenapa syaitan membisik kepada manusia? Syaitan membisik pada manusia kerana syaitan, manusia iktiraf dia sebagai kawan karib. Kenapa manusia mengiktiraf syaitan sebagai kawan karib? Itu adalah hukum yang Allah bagi kepada orang yang tak mengaji Quran, tak faham Quran. Itu punca dia. Malah mengaji Quran, malah bertadabbur, Allah hukum dengan meletakkan syaitan. Dalam ayat Az-Zukhruf. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang tak nak mengaji, memahami, mengambil ayat-ayat daripada surah Rahman, maka Allah akan bagi syaitan dengan dia. Itu ayat tu. Maka syaitan kekal dengan manusia dan membisik dengan manusia, menghalang manusia daripada buat baik. Wa innahum la yasuddunahum anis sabil, menghalang manusia daripada buat baik. Dan kalau wa yasabuna annahum muhtadun, buat jahat pun nampak baik. Ini syaitan ni lah. Maka bagaimana? Orang Yahudi pun, orang munafik, dia pergi jumpa dengan Yahudi. Dia bersumpah setia. Itu syaitan suruh buat macam tu. Allah kata, seumpama orang munafik pergi bersumpah palsu dengan orang Yahudi, kata kami akan bersama kami akan bersama kamu, kami akan tolong kamu. Serupalah dengan syaitan membisikkan kepada keseluruhan manusia-manusia yang tak mengaji ini. Kita ke mana? Idza qala lil insani, ketika syaitan berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Jangan beribadat kamu. Bergantunglah dengan perkara lain. Itu maksudnya mensyirikkan manusia ni. Manusia ini bila Allah uji dengan sakit, dengan kesusahan, maka manusia akan cari perkara-perkara lain. Akan cari cara nak selesai masalah, nak sempurna hajat tadi, biar diuji. Maka ketika itulah syaitan akan datang. Syaitan kata, kufurlah kamu.
Tapi tak rasa kufur pasal syaitan suruh kita pergi cari benda-benda luar asbab untuk sempurnakan hajat kita ataupun untuk selesaikan masalah kita dengan cara yang bercanggah dengan syariah. Itu maksudnya, idza qala lil insani kufurlah kamu. Falamma kafara, maka ketika telah buat. Kita buat juga perkara-perkara khurafat. Kita buat juga perkara-perkara bid'ah. Buat pasal apa? Pasal bisikan syaitan jelas. Kita terpedaya dengan dia, kita terpegun dengan dia, kita rasa seronok sangat bila kita ikut dia. Apa jadi? Falamma kafara, maka ketika telah langgar perintah tadi, telah engkar akan suruhan tadi, buat perkara-perkara jahat tadi, maka syaitan berkata, tengok ni, berkata, qala inni bari'um minka, aku berlepas diri pada kamu. Tengok, dia lepas tipu kita buat jahat, dia pun aku berlepas diri dah. Sebab itu bila kita buat jahat, kita akan menyesal sekejap ketika tu. Dah, kita rasa bersalah. Kenapa tu? Pasal dia lari sekejap tu. Syaitan dah lari dah. Ini bari'um minka, aku berlepas diri pada kamu dah. Aku tak suruh pun. Aku berbisik je. Kenapa kamu ikut aku? Aku berlepas diri dah. Itu kisah dia. Itu kisah bagaimana liciknya syaitan yang membisik kita bila kita buat jahat saja. Maka dia kata, ini bari'um minka, aku pun berlepas diri pada kamu dah. Kamu tanggung sendirilah. Kalau Allah hukum kamu, kesalahan kamu sendiri kerana kamu yang buat perkara jahat, bukan pucu aku. Itulah dia lari. Tengok dia kata dia, ini sesungguhnya aku, tengok syaitan kata, ini akhafu, sesungguhnya aku pun takut Allah. Aku pun takut dengan Allah sebenarnya. Kenapa kamu berani, wahai manusia? Tengok. Tapi kita nampak perkara ni. Cuma Allah cerita dalam Al-Quran, itulah suasana yang berlaku apabila kita buat jahat. Bila kita buat syirik ke, kita buat bid'ah ke, itulah yang berlaku suasana-suasana keadaan yang berlaku kita dengan pengasuh-pengasuh kita ketika itu. Maka syaitan kata, inni akhafullahu rabbal alamin. Aku pun takut dengan Tuhan aku. Aku pun takut. Tapi aku cuma bisik dengan kamu. Kenapa kamu ikut aku? Sedangkan kamu dah ada ayat-ayat Allah. Kenapa kamu tak dengar ayat-ayat Allah? Dalam surah Ibrahim, saya rasa ada ayat ni dalam surah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ayat berapa? Kisah Allah ulang balik. Tengok ayat berapa? Bila manusia mati saja, jumpa balik dengan syaitan tersebut, maka syaitan akan bersumpah balik dengan keadaan inilah, dengan keadaan ini. Saya tengok ayat berapa surah Ibrahim. Mudah kemudian kita jumpa lagi, saya cakap balik. Itulah liciknya syaitan. Maka syaitan rupa-rupanya yang punca orang munafik, punca orang Yahudi tak nak kembali kepada Islam ataupun mengingkari perjanjian yang telah dibuat bersama-sama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat baru ni Ustaz Zahid cerita kan, syaitan. Perbezaan di antara syaitan, iblis, iblis dan jin. Semua sekali kelompok syaitan ini, jin ya. Makhluk ini manusia dengan dua tu ya, manusia dengan jin. Jin berpecah kepada iblis dan syaitan adalah sifat bagi jin yang jahat. Mana-mana jin yang jahat, mana-mana keturunan jin yang jahat, sama ada manusia ataupun jin, dia panggil syaitan. Syaitan manusia dan syaitan jin. Betul dia kata kalau dalam bulan ini syaitan iblis yang tangkapnya, tapi perangai kejahatan manusia lama tu masih ada, nafsu-nafsu dia masih ada lagi. Menghalang kita daripada buat baik lagi. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke bab syaitan, ayat yang ke-17 pula. Ingat apa ucapan syaitan? Maka Allah buat ayat dipanggil ayat takhwif ukhrawi, ayat ancaman akhirat. Bila Allah memperkenalkan syaitan, Allah memperkenalkan golongan-golongan manusia yang tertipu dengan syaitan. Allah memperkenalkan bagaimana mudahnya manusia tertipu dengan syaitan, maka Allah memperkenalkan syaitan supaya kita kenal dia musuh yang nyata. Jadi bila kita masuk dalam bisikan-bisikan yang bercanggah
dengan kita untuk menyegerakan kebaikan. Kita rasa malas buat baik, sebenarnya itulah syaitan. Maka cepat-cepat kita istighfar. Cepat-cepat kita ta'awuz. A'udzubillah. Kita dah solat macam mana pun, bila kita dah solat pun, rasa ada gangguan sikit saja. Kita isyaratkan pusing kiri, meludah. Maka itu buatkan syaitan akan menjadi lemah. Tak payahlah kita nak pasal syaitan tugas dia akan halang kita daripada solat yang sempurna. Maka lagi banyak kali, tak apa, lagi ikut sunnah tadi. Lagi banyak kali, lagi Allah beri pahala untuk kita supaya beramal dengan sunnah. Untuk apa? Untuk mengisyaratkan pusing kiri dan meludah. Maka itulah sebenarnya Allah nak beri pahala bila dengan gangguan syaitan. Maka ketika itu kita boleh beramal dengan sunnah supaya isyaratkan ludah. Maka ketika itu jauhkan daripada hasutan syaitan sebenarnya. Jadi Allah buat ayat dah kenakan syaitan, maka Allah nak ancam kita, jangan kamu buat macam ini. Jangan kamu ikut macam ini. Maka kenapa? Ancaman dia amat-amat berat. Maka Allah buat ancaman akhirat. Fakana akibatahuma, maka adalah kesudahan keduanya. Maka syaitan yang berlepas diri tadi pun, manusia yang tertipu tadi pun, dua-dua tertipu sekarang tak? Dua-dua tertipu. Fakana akibatahuma, maka kedua-dua golongan ini annahuma, sesungguhnya finnar, dalam neraka jahanam sebenarnya. Dua-dua dalam neraka jahanam sebenarnya. Fakana akibatahuma annahuma finnar, dalam neraka jahanam. Pasal apa? Pasal mereka bila syaitan bisik, manusia ikut, walaupun syaitan berlepas diri, tetap dia yang menipu manusia tadi. Bukan setakat masuk neraka jahanam, khalidina fiha, kekal kedua-duanya di dalam itu. Wazalika jazaa'uz zalimin, itulah balasan orang-orang yang amat-amat zalim. Zalim di sini ialah zalim, kalau ikut tafsir, zalim ikut Jalalain mengatakan zalim ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak, cerita dia bila Allah uji dengan musibah, kita cari perkara-perkara luar biasa, syaitan bisikkan buat perkara-perkara luar asbab, minta kepada selain Allah, kita buat, itulah merupakan kesyirikan, itulah wazalika jazaa'uz zalimin. Itulah zalim yang sebenarnya syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan syaitan dan manusia akan masuk dalam neraka jahanam. Kamu tengok dalam surah Ibrahim ada ulang balik kisah ni. Bagaimana syaitan akan jumpa dengan manusia. Manusia tanya syaitan, kenapa kamu tipu aku? Syaitan jawab, aku hanya bisik saja. Aku bertakut dengan Allah. Kenapa kamu ikut aku? Sama. Semisal dengan ayat yang dia kata, dia berlepas diri daripada tipu manusia tadi. Dalam ayat yang keberapa tadi? Inni bari ummika. Aku berlepas diri pada kamu. Sama dengan ayat ni. Diulang balik dalam surah Ibrahim. Ayat yang dah habis itu, dah tahu dah. Ayat ancaman akhirat yang amat-amat mengerikan, yang Allah ancam kita untuk pembaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, maka jalan penyelesaian dia, Allah memujuk kita. Memujuk kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kamu dah kenal dah syaitan dah. Kamu dah tahu dah punca-punca kesyirikan. Kamu dah tahu dah punca-punca aku akan humbang kamu ke neraka jahanam. Apa kamu buat sekarang ni? Apa yang kamu buat sekarang ni? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa dia? Ittaqullah. Takut dengan Allah. Maknanya bertakwalah dengan Allah. Dah tahu dah hukum hakam Allah, maka taatlah dengan dia, memberikan penuh ketaatan. Maka dah tahu dah Allah ada, Allah kuasa, Allah akan hukum-hukum sekian-sekian. Takut dengan Allah. Takut macam mana? Takut dengan Allah dengan cara taat dengan dia, jaga hukum dia, taat dengan dia. Itu cara dia. Maka ittaqullah ni takut dengan dia, jaga hukum dia. Maka atas perkara-perkara akidah, atas perkara-perkara amalan, maka cari hukum dalam Al-Quran, cari hukum dalam hadis, maka akidah dan amalan kita mengikut sebagaimana syariat yang Allah turunkan. Itu ittaqullah. Lepas tu bukan setakat itu saja. Nah, ini lagi penting lagi. Bukan setakat itu saja. Wal tanzur nafsun. Wal tanzur nafsun. Apa dia? Hendaklah kamu memerhatikan
hendaklah kamu muhasabah. Wal tanzur. Tadi takut dengan Allah pertama tak? Lepas tu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka muhasabah diri kamu. Perhatikan diri kamu. Cek diri kamu, nafsun, wal tanzur nafsun ma qaddamat. Apa yang telah kamu buat? Apa yang kamu telah buat? Apa yang telah kamu ikhtiarkan qaddamat lighadin untuk lighadin untuk hari esok. Hari esok bukan besok, untuk pergi menemui Allah. Itu maksudnya. Cek. Tadi kamu takut dengan Allah, jaga hukum Allah, baca Quran, baca hadis, beramal dengan dia. Yang kedua, cek diri kamu. Sejauh mana kamu telah melakukan ikhtiar, telah melakukan sesuatu untuk apa? Untuk pergi hari esok, pergi hari akhirat tu. Ayat ini nak mengingat kita adanya hari akhirat. Dan sucinya, adakah kita berikhtiar sepenuhnya? Maknanya, dengar semua kata-kata Allah. 6,200 ayat sebagai contoh. Dengar semua kata-kata Rasulullah. Qala Allah wa qala Rasulullah. Katakan 12,000 hadis. Dengar semua hadis-hadis sahih 12,000. Dengar semua kata-kata Allah 6,200. Dah buat ke tak buat? Itu betul. Maknanya, cek diri kamu. Kamu dah tahu semua tak? Semua kata-kata Rasulullah, amalan-amalannya benar. Semua kata-kata Allah, akidahnya benar. Dah dengar semua kah? Itu maksudnya. Maka cek diri kamu lah. Kalau tak cek, belajar. Sebagaimana kita belajar sekarang ini. Kalau tak sempat habis, berdoa dengan Allah. Wahai Allah, bagilah kesabaran padaku. Bagilah ilmu padaku supaya aku boleh dengar semua kata-kata kamu dalam satu Quran. Aku boleh dengar kata-kata Nabi-Mu sebanyak 12,000 hadis. Tak. Maka itu doa kita. InsyaAllah kalau kita mati pun, kita mati dalam doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak belajar, ikhtiar nak. Tapi Allah tarik nyawa kita cepat sebelum kita khatam lagi benda-benda ini. Maka yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah diri kamu, apakah persiapan-persiapan kamu, seperti mana untuk pergi menemui Allah pada hari akhir nanti telah menepati syarat yang Allah telah tetapkan. Lepas tu, diulang balik. Wattaqullah. Takutlah dengan Allah sekali lagi. Ulang. Bila ulang 2 kali ini, betul-betul Allah amat perlu sangat perkara ini. Betul-betul penting. Kalau kamu nak masuk syurga, wahai hamba, kena buat 2 perkara ini. Muhasabah diri dengan jaga hukum hakam tadi. Maka apa? Innallaha, sesungguhnya Allah yang dia nak bagi tahu kita dalam Al-Qurannya. Maka sebenarnya khabirum bima ta'malun. Khabar yang Allah cerita ini ialah Allah Maha mengetahui dengan apa amalan-amalan yang kamu kerjakan. Adakah amalan-amalan kamu sama dengan yang dia suruh menyebabkan dia redha? Ataupun amalan-amalan yang kamu buat, Allah izin juga, tapi sama dengan kemurkaan dia. Kadang-kadang Allah izinkan kita buat amal. Kadang-kadang Allah izinkan kita buat akidah. Tapi akidah dan amalan tadi menepati kemurkaan dia pun dapat juga, terhasil juga. Maka Allah izinkan juga pasal hasukan syaitan tadi. Maka Allah izinkan, tapi izin dengan kemurkaan Allah. Yang Allah nak, dia tahu apa-apa amalan kita mencakupi 2 perkara, takut dengan Allah dan muhasabah. Ikhtiar kita nak pergi jumpa Allah tadi dengan berdoa ke, dengan bertaubat, dengan berbagai-bagai cara, maka insya-Allah amalan kita sama dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat yang ke 18, 18. Ayat ke 19. Ayat 15, Allah juga ayat zajrun. Allah tegur juga. Takut-takut kita lupa. Pasal Allah ulang-ulang teguran dia. Pasal dia nak bagi kita syurga dia. Takut-takut kita angkar. Takut kita tak nak. Takut kita termasuk orang yang tak nak. Dia sedia. Tapi takut kita tak nak, dia bagi peringatan. Supaya jangan lupa. Wala takunu dan janganlah kamu menjadi wahai orang mukmin, orang sama wala takunu, janganlah kamu menjadi kalladzi, seperti mana orang-orang yang nasullaha, orang-orang yang lupa kepada Allah. Jangan jadi macam tu. Kenapa orang yang lupa kepada Allah? Orang yang lupa kepada Allah ini, maknanya lupa sebenarnya ialah lupa daripada peringatan-peringatan Allah. Maknanya sama ada kita selalu dengan Al-Quran ataupun selalu dengan berzikir.
Bila kita buat perkara ini, kita akan lupa dengan Allah kerana peringatan-peringatan, ulangan-ulangan yang Allah nak bagi kita, kita tak dengar. Kita tak dengar peringatan dia, kita tak berzikir dengan dia, jadi kita lupa dengan Allah. Bila kita lupa dengan Allah, Allah kata, jangan kamu menjadi orang yang seperti mana lupakan Allah, iaitu kamu tidak berulang-ulang baca dan faham Quran dia, ataupun tafsir yang kedua, dengan kamu berzikir dengan dia seperti mana yang dia telah tetapkan, sama zikir sunnah ataupun zikir-zikir lain untuk ingat kepada dia, ataupun amal-amal yang lain. Kenapa Allah warning kita macam itu? Pasal bila kita buat macam itu, fa'ansahum anfusahum, lalu dia juga lupa kepada kamu. Dia menjadi lupa kepada diri mereka. Kalau betul, kadang-kadang kita hanya fikir diri kita saja. Kita lupa Allah, kita tak berzikir Allah, kita tak mengaji Quran, tak selalu ulang Quran. Kita fikir sibuk. Sibuk tu mak kita lupa tadi. Tapi Allah kata bukan macam itu. Kalau kamu lupa macam tadi, kamu buat alasan, kamu sibuk, kamu ada hal-hal lain, sebenarnya khawatir. Khawatir apa? Fa'ansahum anfusahum. Takut Allah yang melupakan kamu. Allah yang tak panggil kamu duduk dalam majlis ilmu. Allah yang tak bagi taufik hidayah untuk kamu berdoa. Allah yang bagi taufik untuk kamu berzikir. Allah yang tak bagi taufik kamu untuk baca Quran. Allah kata, bila kamu lupa, dengan kamu ada alasan-alasan. Itu alasan kamu. Tapi aspek aku, kamu tak tahu. Takut aku juga, aku punca yang kamu tak buat tadi, pasal aku yang lupa kamu. Semoga Allah jauhi kita lah. Kita keluar kita daripada dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ayat ini ayat yang mengerikan bagi orang yang tak taat dengan Allah. Orang yang jarang-jarang beramal dengan Allah. Orang-orang yang jarang-jarang ikut surah Allah. Orang yang jarang-jarang muhasabah diri dia untuk pergi menemui Allah pada hari akhirat. Takut-takut Allah yang lupa kita. Untuk kita tidak ada ikhtiar nak pergi ke hari akhirat. Kita dah syok dengan dunia. Ngeri ayat ni. Bila kita baca berulang kali, fa'ansahum anfusahum, amat-amat menakutkan. Moga Allah tak termasuk kita orang yang Allah lupa kita. Ulaika, mereka itulah orang yang dia rasa lupa tadi, orang yang buat tadi ulaika humur, mereka itulah al-fasiqun, orang-orang yang fasik sebenarnya. Orang-orang fasik tak pernah berdoa kepada Allah pasal mereka rasa lambat lagi pasal hasil bisikan-bisikan syaitan yang menjadi kawan rapat dia tadi. Jadi bila degil macam itu, maka kesan daripada sama ada mereka lupa Allah ataupun Allah lupakan dia, kesan dia Allah akan humban dia ke dalam neraka jahanam. Itu punca dia. Maka itulah asal dia. Maka ayat yang ke-20, la yastawil, Allah buat perbandingan. Allah buat perbandingan di antara dua tadi. La yastawi tidaklah sama. Apa dia? Ashabun nar, penghuni kekal dalam neraka, dan wa ashabul jannah, penghuni syurga yang dapat nikmat yang segala-galanya. Tidaklah sama ahli neraka jahanam yang dihina kekal selama-lamanya, yang disesa selama-lamanya, dengan ahli syurga yang dapat apa yang kehendak dia, dapat kegembiraan selama-lamanya. Tak sama dua tu. La tasail ashabun nari wa ashabul jannah. Lepas tu, yang untung, ashabul jannah lah yang untung. Orang yang buat muhasabah diri, orang yang takut dengan Allah tadi, dia lah untung. Ashabul jannati humul faizun. Faza inilah untung yang betul-betul untung. Untung, sikit pun tiada rugian. Faza. Maka ashabul jannati humul faizun, penghuni syurga lah mereka betul-betul untung, pasal mereka kekal dalam syurga selama-lamanya, tak payah buat apa-apa dah, selama-lamanya berada dalam kegembiraan, bergembira dengan keluarga, bergembira dengan ahli syurga, bergembira dengan para minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhadaan wassalihin, bergembira dengan ahli-ahli syurga yang Allah redha semua sekali tadi. Jadi punca nak jadi ahli syurga, punca tak nak pergi neraka, Allah bagi tahu hari ini. Allah bagi tahu kita, kenapa, apa sebab aku bagi kamu syurga? Apa sebab aku bagi kamu neraka? Dalam ayat yang ke-21. Allah kata apa?
Kalau kamu nak masuk syurga, wahai hamba, satu je. Ambil Quran aku. Tengok Quran aku. Faham Quran aku. Beramal dengan Quran. Pasal apa? Quran aku amat-amat hebat. Kamu saja, wahai manusia, yang tak anggap Quran aku ini penting. Kamu je. Manusia je. Yang lain semua takut. Tengok umpama. Lau anzalna hadzal Qur'ana, sekiranya kami turunkan Al-Quran yang kamu ada hari ini. Aku turunkan Al-Quran yang aku turun kepada manusia hari ini, ala jabali, ke atas bukit yang penuh dengan batu-batu. Tengok Allah kata, kalau Quran ini wahai manusia, aku turun pada bukit yang amat kuat, bukit ini ala jabalin, apa jadi? La ra'aitahu, maka pasti bukit itu takutnya, ngerinya dengan kitab Al-Quran yang kita nak aku dalamnya, pecah bukit tersebut. Tengok. Quran yang kita sedang belajar ini, yang orang lain buat tak kisah semua ini, kalau diturunkan pada manusia, pada bukit, dia nescaya pecah bukit tersebut. La ra'aitahu khasyan, pecah bukit kerana khasyan, amat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Al-Quran Allah turunkan kepada manusia. Kenapa? Atas sikap degilnya manusia, degil kerasnya hati manusia, yang keras lagi pada batu, tak ada rasa takut. Itulah hati manusia. Itulah hati yang layak masuk dalam neraka jahanam, kekal dalamnya selama-lamanya. Tidak nak menikmati, tak nak merasai, tak nak menghayati pentingnya Al-Quran. Tengok ni ayat ni. Ayat pun sama. Ayat yang betul-betul kalau kita bertadabbur seorang-seorang kan, amat mengerikan. Bukit pun boleh pecah, batu gunung boleh pecah. Takutnya kita tak ada rasa-rasa perasaan apa bila baca Al-Quran. Gembira, seronok. Itulah. Maka la ra'aitahu, pasti kamu melihatnya, la ra'aitahu mutasad, pecah semua kali, min khasyiatil, kerana takut kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan melihat pecah, musaddiq, pecah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Maka itulah kami buat manusia agar mereka berfikir. Kenapa degil sangat manusia, tidak nak ambil peluang kesempatan untuk sekadar 30 juzuk pun, tidak nak berusaha berikhtiar untuk selesaikan masalah memahami dan beramal dengan 30 juzuk Al-Quran tersebut. Selesai peri pentingnya Al-Quran, maka itulah kesimpulan Allah. Pentingnya Al-Quran, maka siapa yang buat Al-Quran? Siapa yang turunkan Al-Quran? Maka Allah pun ceritalah. Pasal apa Quran penting? Pasal apa Quran nak kena baca Quran, kena faham Quran? Pasal pemilik Quran ialah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memperkenalkan diri dia. Dan tujuan Allah turunkan Al-Quran pun Allah nak perkenalkan diri dia. Quran ini Allah turunkan kepada kita manusia yang degil ini, yang paling utamanya ialah Allah nak memperkenalkan dari segi mengesakan dia, tidak ada orang lain, tidak ada makhluk lain, seesa dia, sekuat dia, kita saja yang lalai leka saja, maka dia perkenalkan dirilah. Maka huwallahu, dialah Allah. Apa dia? Dialah Allah allazi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada ilah yang lain melainkan dia. Bila jumpa dialah Allah, tidak ada ilah yang lain masa dia, kita kena semak dalam hati dia. Dua perkara dalam hati kita ini. Ada hajat minta dengan dia, ada masalah minta dengan dia. Itu je. Dialah Allah, ada masalah minta dengan dia, ada hajat bergantung dengan dia. Itulah ilah, tidak ada ilah. Aku tak bergantung dengan lain, aku tak berharap dengan lain. Hanya dia saja. La ilaha illallah, itu dia. Maka dialah Allah. La ilah, tidak ada pergantungan hati untuk selesai hajat ke, untuk sempurna masalah ke, tidak ada, kecuali dia saja. Maka dia kenal sifat dia lah. Siapa dia sifat dia? Dia kata huwa alimun, dia maha mengetahui, dia yang tahu perkara-perkara al-ghaibi, tahu perkara-perkara gaib. Tiba-tiba kita berasa orang lain pun ada perkara gaib juga. Itu masalah. Bila ada masalah, cari benda-benda gaib, cari selain Allah. Sedangkan Allah kata, aku saja yang tahu benda gaib. Tu yang gaib, wasyahadan, yang nampak, dan al-ghaib, dan yang tak nampak, yang nampak zahir batin nampak, al-ghaibi wasyahadah, yang gaib dan yang terang, yang nampak, dia semua amat mengetahui. Lepas tu dia bercerita lagi huwa rahmanur rahim, dialah yang amat pengasih dan amat penyayang. Dia amat pengasih,
yakni dia akan bagi semua kepada manusia apa-apa saja, tapi pasal dunia ini tidak ada kepentingan apa bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat Ar-Rahim dia tak sanggup lagi melihat manusia menderita bila pergi ke hari akhirat, kerana sifat penyayang ataupun sifat ke-19 Allah, yakni sifat Ar-Rahim. Maka sambung lagi. Allah kenal di sini. Dia ada dalam hadis, saya tak silap dalam hadis ni, siapa baca ayat ni, 3 ayat ni pagi petang rasa Allah ampun dosa kita rasanya dalam hadis. Cuba cek lah rasa ada hadis ni. Ada hadis siapa yang baca ayat Al-Hasyr 3 ayat ni pagi petang, Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Cek baliklah. Lepas tu apa sifat-sifat Allah lagi? Huwallahul lazi la ilaha illahu, tidak ada ilah yang lain melainkan dia saja yang boleh selesaikan masalah, yang boleh sempurnakan hajat. Dan sifat-sifat lagi Al-Malik, akulah Al-Malik. Dia cerita dia lah. Ni akulah Al-Malik, itu akulah raja dunia, raja akhirat, raja dalam perut, semua raja. Dia penguasa segala-galanya. Dia raja, dia buat kita, dia cipta kita, dah. Dia raja masa nak jadi kita dia ada, bila mati pun dia juga raja, penguasa. Lepas tu Al-Malik, lepas tu Al-Quddus seperti Al-Quddus, maha suci daripada ada orang-orang yang ada kuasa macam dia. Ada makhluk-makhluk lain yang setara dengan dia. Makna itu Al-Qudus, maknanya kita mensucikan dia, mensucikan dengan dia, maha suci dia daripada ada raja-raja lain yang setaraf dengan dia. Maha suci Allah Al-Qudus. Lepas tu As-Salam, huwal malikul qudusus salam. As-Salam ini ialah orang yang selamat, sejahtera. Dia yang maha sejahtera, dia dibagi pada orang yang untuk sejahtera juga. Lepas tu dia juga Al-Mu'minu, dia aman, memberi keamanan, memberi ketenteraman, aman. Lepas tu Al-Muhaimin, dia yang mengawasi kita nak buat. Kalau kita ahlul Quran, nak buat jahat sikit, dia akan bisik malaikat, perintah malaikat, wahai malaikat, bisik sikit dengan, pun aku tahu dia ni ahlul Quran ni, bisik sikit jangan buat jahat. Kalau buat jahat, bertaubat. Dia mengawasi. Mana tak boleh bersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bilik gelap ke, dalam gunung ke, tidak boleh lari daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak buat jahat, fikir-fikirlah bahawa Allah akan catat. Allah akan tahu perangai-perangai kita. Lepas tu Al-Aziz, dia maha perkasa, tidak akan dikalahkan. Bila dia awas kita, bila kita buat juga perkara-perkara ini, maka bila dihukum, tidak ada orang yang boleh lawan hukuman dia. Tidak akan menang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan dikalahkan, Al-Aziz. Di sini kalau kita perhati sini, dia ada sifat lembut, sifat kerah ni. Ada sifat lembut Allah supaya kita bergantung harap dengan dia. Sifat kerah dengan dia supaya kita takut dengan dia. Ada sifat jalaliyah, ada sifat jamaliyah. Walau bagaimanapun, sifat jalaliyah Allah jauh lebih banyak daripada sifat jamaliyah Allah, sifat lembut Allah jauh lebih besar, lebih rapat daripada sifat kasar, sifat jalaliyah Allah Subhanahu wa taala. Pasal Allah nak kita bergantung, nak bertaubat dengan dia. Allah bagi peluang demi peluang untuk kita kembali dengan dia. Sini pun kalau kita kira pun banyak sifat lembut dia daripada sifat kerah dia. Sifat kerah untuk ugut kita aja. Contoh Al-Aziz memang keras. Al-Aziz ni lawan, aku hukum kamu, aku hukum neraka kamu langsung tidak ada peluang nak keluar. Al-Aziz. Lepas tu Al-Jabbar. Al-Jabbar ini dia yang maha berkuasa. Al-Jabbar dia yang maha berkuasa. Lepas tu Al-Mutakabbir, agung, tinggi, besar sangat. Al-Mutakabbir, Allahu Akbar dah. Allah maha agung sebut tu. Allah maha besar, Allah maha agung. Lepas tu bila dah kena dah Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dah dengar dah semua sifat-sifat Allah. Apa sifat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ar-Rahman 9, 10. Atas sebelah 12. 12 setakat ni 12 dibagi dah. 12 itu maka dah tahu dah. Allah kenalkan sifat-sifat dia yang tidak ada pada makhluk. Dan kalau kita merasakan makhluk ada sifat-sifat semacam ini, itu kita telah mencirikan Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil syirik kan. Kalau
Allah pula ada, sifat manusia ada pada Allah pula dipanggil tasbih pula. Sama juga. Hukum berdosa besar juga. Maka, subhanallah amma yusyrikun. Maka maha suci Allah. Maha suci Allah amma yusyrikun. Daripada apa yang mereka sekutukan. Takut-takut kita mengatakan orang lain pun ada juga sifat-sifat yang kita sebutkan tadi ada pada makhluk-makhluk lain. Itulah merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita pun bertasbihlah, subhanallah, maha suci Allah daripada ada orang lain yang punya sifat-sifat yang sama dengan dia. Hanya dia saja ada sifat-sifat ini. Ayat akhir dia ada ayat akhir alhamdulillah, ayat akhir elok-elok ya. Ayat akhir dah Allah kenakan sifat-sifat dia, maka huwallahul khaliq. Dengan ada sifat-sifat yang sebegini, tapi banyak sekali sifat-sifat dia. Setakat ini saja sifat tu saja. Maka, wahai hamba, memandangkan aku saja ada sifat-sifat ini, tidak ada pada orang lain sifat-sifat semacam ini, maka huwallahu, dialah Allah yang al-khaliq, Allah pencipta. Maksud pencipta, kalau jumpa dalam Al-Quran, ialah mencipta daripada yang tak ada kepada yang ada itu cipta. Bukan cipta kereta. Cipta kereta tu besi dah ada dah. Ini ada benda-benda yang baru. Benda-benda yang langsung tidak ada ni, tiba-tiba Allah boleh buat. Itu maksud pencipta. Mencipta daripada benda yang tak ada kepada ada. Itulah maksud mencipta. Dalam Al-Quran kalau kita jumpa Allah saja, automatically kita akan masuk Allah Maha Pencipta. Kalau Allahu Rabbi, Allah pencipta, Allah penjaga. Kalau Allah saja, Allah pencipta, Allah penjaga. Kalau Rabbi, Allah penjaga. Lepas tu, Al-Bari'u ini, ialah apa dia? Al-Bari'u mencipta juga. Sama. Tapi mencipta ataupun mengadakan benda-benda yang menepati kesempurnaan dia. Kalau manusia dicipta daripada ada ke tak ada. Manusia ini mulut dekat bawah, mata dekat sini, telinga dekat sini. Sempurna manusia tadi. Itu al-bari. Maknanya betul-betul menepati kehendak. Menepati kesempurnaan ciptaan Allah. Daripada ciptaan dia tadi. Al-bari. Maka dia mencipta daripada tak ada kepada ada. Kepada kesempurnaan daripada hasil ciptaan tersebut. Lepas tu al-musawwiru dan membentuk berbagai-bagai bentuk mengikut al-bari'u, mengikut kesempurnaan tadi. Cantik semua. Lutut dia letak kat bawah, dia cipta rupa kat bawah, rupa lutut sini. Cantik sangat, sesuai dengan untuk orang berjalan tadi. Kalau cuba bayangkan kalau mulut kita duduk atas kepala, parah kita. Berjalan masuk air, lemas kita. Tapi sempurna. Ada hidung, ada mulut, lubang hidung kat bawah. Itu maksud al-musawwir. Maknanya letak hidung cantik-cantik, kesempurnaan hidung tadi. Lepas tu dua-dua kali tadi, lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang baik, sempurna. Dan kita bolehlah bertawassul dengan nama-nama ini. Kalau nak bertawassul, tawassul dengan sifat asmaul husna, ya Rahman, ya Razzaq. Minta apa-apa doa untuk bertawassul dengan sifat-sifat asmaul husna Allah. Itu Maka dah jelas itu. Maka bentuk rupa-rupa baginya nama-nama yang banyak. Dalam Quran ada 99 yang tahu. Yang tak tahu banyak lagi. Manusia pun tak tahu. Apa lagi Asma'ul Husna yang lain. Maka dah tahu dah. Hebatnya dia. Kuasanya dia. Asma'ul Husna-nya dia. Dah. Maka segala-galanya dia bagi Quran lagi. Maka dah tahu dah kehebatan, kekuatan dia. Apa tugas manusia. Maka yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Maka bertasbihlah segala yang di langit dan di bumi. Apa maksud tasbih? Tasbih ini kita subhanallah tadi kita kena hadir kita. Tidak ada satu pun selain Allah yang ada kuasa macam dia. Tidak ada satu sifat pun pada lain ada semacam Allah punya. Itu maksud tasbih ni menyucikan Allah daripada sebarang tidak sempurna, sebarang kehinaan, sebarang kelemahan, sebarang kekurangan, sebarang kemiskinan. Apa-apa saja tidak ada sifat Allah Subhanahu. Itu tasbih. Mensucikan Allah daripada sebarang barang yang tidak sempurna, sesempurna Allah Subhanahu wa taala. Maka segala makhluk langit dan bumi maka akan selalu bertasbih dengan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah pasal malaikat. Tak pernah sekali pun malaikat alpa daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka bila orang yang bertasbih, dia tauhid. Ahli tauhid. Maka ahli tauhid ini doa dia amat-amat makbul. Sebab tu doa malaikat makbul. Tak, macam sekali, dia sedang berdoa kita. Sedang berdoa rahmat kita, pengampunan dosa kita. Doa malaikat makbul. Pasal doa malaikat makbul, tak. Dahlah kita duduk rumah Allah. Dahlah baca ayat-ayat Allah. Dalam majlis ilmu Allah. Maka dia berdoa untuk Allah lagi. Komplit. Tidak ada sikit pun keraguan, perbandingan dalam majlis seumpama ini dapat keampunan dan dapat kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Dia report dengan Allah ni, tak balik dia report. Wahai Allah, mereka sedang memuja nama-Mu, memperbesarkan nama-Mu, mentauhidkan-Mu. Dia nak apa wahai manusia? Bagi daftar nama dia dalam syurga. Maka yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi. Lepas tu wahwal, dan dialah wahwal aziz, dialah maha perkasa. Kalau tak tasbih, tak buat juga. Mulut tasbih tapi buat juga perkara-perkara khurafat, perkara-perkara bid'ah, maka al-aziz, aku al-aziz. Aku akan humbankan kamu ke neraka jahanam. Tidak ada satu ruang pun kamu akan keluar daripada neraka jahanam. Pasal aku al-aziz ini. Ini sifat keras dia. Akulah aziz, aku sifat keras. Tidak ada orang boleh lawan aku. Lawan aku, tangkap dia, aku akan hukum dia. Allah kenakan sifat keras dia, sifat seperti takut dengan dia. Dalam masa yang sama, akulah Al-Hakim, akulah lembut wahai hamba, aku maha bijaksana. Kalau kamu sebelum ini tak mengaji Quran, tak faham Quran, tak beramal Quran, tapi mulai yang ini kamu beramal, bijaksananya aku ampun dosa kamu. Aku perintahkan malaikat-malaikat aku untuk berdoa dengan kamu. Aku bagi rahmat dengan kamu, maka dengan rahmat aku saja kamu dapat syurga aku, kerana aku maha bijaksana. Aku pilih siapa di antara hamba-hambaku, siapa hamba-hambaku yang nak kembali dengan aku, nak taat dengan aku, maka sifat rahmat aku, sifat maha bijaksana aku akan bagi kepada manusia tersebut. Dia akhir dengan sifat dia, sifat kerah dengan sifat lembut dia, wahwal azizul hakim. Maka jelas selesai surah Al-Hasyri, selesai surah Hasyri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana minal huda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.